Seterusnya, kita sambung pelajaran amali, iaitu tajuk najis. Baik, macam mana eja najis? Nun, na, jim, ya, sin, jis. Najis. Saya ulang. Nun, na, jim, ya, sin, jis. Najis. Baik, kita tengok dekat sini. Macam mana kedudukan huruf-huruf perkataan najis? Nun boleh dicantum dengan jim tambah ya tambah sin. Bermakna di sini nun boleh dicantum dengan jim boleh dicantum dengan ya boleh dicantum dengan sin. Baik, saya ulang. Bagaimana mengeja najis? Nun, na, jim, ya, sin, jis. Najis. Nun boleh dicantum dengan jim boleh dicantum dengan ya boleh dicantum dengan sin. Seterusnya, pengertian najis. Apa itu najis? Erti najis ialah benda-benda kotor yang menghalang sahnya solat. Jika terdapat pada badan, pakaian dan tempat solat seperti tahi, muntah, nanah, darah dan sebagainya. Baik. Najis ini adalah benda kotor yang kita tak boleh makan, kita tak boleh sentuh. Kalau tersentuh, cepat-cepat bersihkan. Sebab apa? Jika terdapat najis-najis ini seperti tahi, muntah, nanah, darah dan sebagainya pada badan kita, sama ada dekat kulit tangan ke, pipi ke, kat mana-mana je lah anggota kulit pada badan kita, pada pakaian kita, sama ada tudung, baju, seluar dan sebagainya. Dan juga jika terdapat najis pada tempat solat kita seperti telekung, songkok, kain pelekat dan juga sejadah, maka solat kita tidak sah. Baik, bukan sahaja solat, malahan ibadat seperti menunaikan tawaf juga tidak sah dilakukan jika terdapatnya najis-najis ini pada badan kita, pakaian dan juga tempat yang kita hendak dirikan solat tersebut. Jelas? Baik, okey. Di sini macam mana kita nak tengok nun alif na adalah suku kata terbuka. Nun alif na boleh tak dicantum dengan kawan sebelah dia? Okey, tak boleh. Nun alif na tak boleh dicantum dengan nun hanah, nanah. Okey. Nun alif na adalah suku kata terbuka. Nun hanah adalah suku kata tertutup. Baik, nun alif tidak boleh bercantum dengan nun hanah. Sebab apa? Huruf alif adalah huruf yang tidak boleh dicantumkan dengan mana-mana huruf selepasnya. Okey, jelas? Nun alif na tidak boleh bercantum dengan nun hanah, nanah. Seterusnya, jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis. Baik, dekat sini terdapat 3 jenis najis. Nampak tak dekat situ ada gambar-gambar di situ? Kenapa ya? Baik, nombor 1, jenis najis yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis yang pertama adalah najis mukhafafah.
Saya ulang. Mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh. Saya ulang. Najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mughalazah. Yang ketiga, najis mughalazah. Najis mughalazah. Baik. Di sini terdapat 3 jenis najis. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mughalazah. Baik. Apa kaitan gambar bayi lelaki tu? Apa kaitan gambar lembu tu? Dan juga apa kaitan dengan gambar khinzir yang sedang tidur tu? Baik, sekejap lagi saya akan terangkan. Baik, tengok dekat sini betul-betul. Nombor 1, najis mukhafafah, iaitu ringan. Najis mukhafafah ialah air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibunya sahaja. Cikgu ulang semula. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Najis mukhafafah ialah air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Dia hanya meminum susu ibunya sahaja. Air kencingnya adalah di dalam kategori najis mukhafafah, iaitu najis ringan. Jika bayi lelaki dia tak makan bubur pun, dia tak makan apa-apa sahaja selain hanya dia makan dan minum susu ibunya sahaja. Dia tak minum susu yang daripada tin, susu serbuk yang dalam botol, dia tak minum susu tu. Dia tak makan nasi yang ibu blender, dia tak nak semua tu. Bayi dengan syarat bayi lelaki umurnya 2 tahun ke bawah, dan juga dia tak makan benda lain, hanya minum susu ibu dia sahaja. Air kencingnya adalah di dalam kategori najis mukhafafah, iaitu najis ringan. Yang kedua, apa dia yang kedua? Najis mutawasitoh. Mutawasitoh, iaitu najis pertengahan atau najis yang sederhana. Apa tu najis mutawasitoh? Najis mutawasitoh ialah semua najis selain daripada najis mukhafafah dan mughalazah. Contohnya, apa dia najis mutawasitoh? Seperti tahi, muntah, nanah, darah, bangkai, air luka, mazi, wadi dan sebagainya. Najis mutawasitoh ini najis sederhana. Ia contohnya seperti tahi. Tahi apa tu? Tahi manusia, tahi haiwan, selain daripada anjing ataupun khinzir. Ia adalah tahi di dalam kategori najis mutawasitoh. Muntah. Muntah siapa? Muntah haiwan, muntah manusia kecuali bayi lelaki. Bayi lelaki yang bawah bayi lelaki semua sekalipun muntah mereka adalah di dalam kategori najis mutawasitoh. Baik. Nanah tu yang biasanya yang dekat pipi yang ada warna putih tu, dia kalau tekan je dia keluar warna putih yang macam cecair tu. Ataupun
kalau ada bisul dekat badan tu, bila ibu tekan dekat kulit tu, dia bukan keluar darah, tapi dia keluar macam cecair warna kuning hijau macam itu yang sangat sakit. Itu adalah najis mutawasitah. Kena bersihkan. Darah, tak kiralah darah haiwan, darah manusia, semua sekali itu adalah di dalam kategori najis mutawasitah. Bangkai, macam gambar tadi, apa kaitan gambar yang lembu cikgu letak tadi? Kalau ada ayah awak tengah drive kereta, jalan, tiba-tiba je terlanggar lembu. Lembu tu mati, tak sempat nak disembelih. Dia dah jadi bangkai. Lembu itu tidak boleh dimakan. Walaupun awak kata, cikgu tu kan lembu kan boleh makan. Ya, boleh dimakan jika disembelih. Tapi kalau dia mati, tak sempat disembelih, dia bukan lagi halal. Sebab dia dah jadi bangkai yang tidak boleh dimakan dan termasuk di dalam kategori najis mutawasitah. Yang seterusnya, air luka. Air luka ni kadang-kadang ada yang luka ringan tu dia tak keluar darah, dia keluar air dulu. Air tu air yang pedih. Air tu adalah najis yang perlu dibersihkan. Mazi dan wadi ini adalah air yang keluar daripada kemaluan. Apabila kita tengok air mazi ni, apabila kita tengok perempuan seksi, dia macam ada rasa nak terkencing, itulah air mazi namanya. Air wadi pula air yang biasa orang perempuan bila dia dah penat, dekat tempat kencing dia tu, kat spender dia tu ada keluar air yang warna putih tu, itu adalah najis, namanya air wadi. Air mazi adalah najis yang perlu dibersihkan. Dan juga sebagainya, selain daripada najis mughalazah dan muhafafah, ia adalah najis mutawasitah yang wajib dibersihkan sebelum kita hendak melakukan apa sahaja ibadat. Jelas? Yang ketiga, najis mughalazah, iaitu najis yang berat. Bukannya berat sampai kita tak kuat nak angkat. Tak. Najis berat ini yang bermaksud anjing, khinzir dan yang lahir salah satu daripadanya, termasuklah tahi anjing, bulu, tulang, daging, darah dan seumpamanya. Walaupun bulu dia sehelai ke, kulit dia sikit ke, ia adalah najis yang berat, iaitu najis mughalazah yang datangnya daripada anjing ataupun khinzir. Tak kiralah darah dia ke, kuku dia ke, kulit dia ke, bulu ke, tulang ke, daging ke, darah ke, ia adalah najis yang berat dan ada caranya yang perlu kita lakukan untuk bersihkannya. Kita tak boleh hanya bersihkan dengan air paip macam tu je sekali, lepas tu dah hilang, dah tak nampak warna dia, kita dah kata tu bersih. Belum. Itu belum bersih. Macam mana nak bersihkan najis muhaffafah, macam mana nak bersihkan najis mutawasitah, dan macam mana nak bersihkan najis mughalazah, cikgu akan terangkan pada pelajaran akan datang. Sekian. Assalamualaikum.